bincangkan tentang topik low cost bukan low class ni. Okay, so saya nak share sikit lah pengalaman saya membeli hartanah rumah berstatus low cost sebelum ni lah. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan, ni sebenarnya seawal tahun 2003 saya telah pun membeli sebuah rumah yang ketika itu rumah pertama saya di Bandar Tun Hussein On Ceras, di Ceras Selangor. Rumah tu dibeli pada harga 240,000 tak silap saya, dengan pemajunya Uda Land Berhad lah ketika itu. So di Bandar Tun Hussein On tu ada beberapa fasa. Yang fasa rumah saya tu dikenali sebagai Suar Kasih. Kalau pergi ke Bandar Tun Hussein On ni semua suar, suasana, suar damai, suar rasa, suar kasih, macam-macam suar dia kan, bukan suar Sui Kemuning lah, suar Sui Kemuning tak ada. Okey, suar damai, suar rasa, suar kasih, suasana. Okey, pejabat saya sekarang ni berada di Bandar Tun Hussein On di suasana. Okey, so rumah pertama yang saya beli di Bandar Tun Hussein On tu di kawasan Suar Kasih. Suar Kasih ni merupakan fasa yang ketiga lah. Yang awal mula-mula sekali adalah suasana, kemudian ada suar damai, yang ketiga baru Suar Kasih. Okay, Suar Kasih dimajukan lebih kurang dalam tahun 2000 macam tu. So rumah saya tu siap tahun 2002, saya beli tahun 2003. Kebetulan masa tu, masa saya nak beli rumah tu, dan kami suami isteri dah survey lah banyak kawasan, dah tengok macam-macam tempat lah. Dan kami terpanggil untuk membeli rumah di Bandar Tun Hussein On tu sebab ibu dan ayah mertua saya memang ada di Bandar Tun Hussein On. Family sebelah mertua saya, adik-beradik isteri saya kebanyakannya semua tinggal di Bandar Tun Hussein On lah. Jadi kami pun memang dah berpakat, memang masing-masing nak beli rumah dekat kawasan berdekatan dengan mak ayah lah kan. So itulah tahun 2003 tu saya memulakan pembelian rumah di Bandar Tun Hussein On tu sebagai rumah pertama. Okay. Dan ia bukannya sebuah rumah kos rendah, dia bukannya sebuah rumah low cost. Okay, dan ketika itu memang kita baru-baru kerja, baru je nak mula mencari rezeki. Isteri saya ketika tu saya ingat lagi belum bekerja lagi, saya seorang je yang bekerja. Gaji mula-mula sebagai seorang peguam tu taklah banyak mana pun, lebih kurang dalam 2,000 sebulan. Mungkin ada yang tertanya macam mana coach boleh beli rumah dengan harga 240,000 sedangkan gaji baru 2,000. Panjang ceritanya tu. Okay, so saya ringkaskan kat sini, sebenarnya atas bantuan daripada bapa mertua saya lah. Bapa mertua saya yang tolong masuk joint name, kami bertiga. Sign SPA tu kami bertiga joint name. So bapa mertua saya bantu untuk menyebabkan loan tu approve lah. So bila loan approve, 90% daripada 240,000 tu, bayaran installment bulanan tu saya ingat lagi. Rumah pertama kami tu lebih kurang RM1,470 sebulan. RM1,470 sebulan. Gaji saya pun RM2,000. Macam mana saya nak hidup kan? Itulah, alhamdulillah dengan bantuan ayah mertua saya memang banyak membantu kami. Terima kasih banyak-banyak dah mohon tuan-tuan perempuan sedekahkan Al-Fatihah lah. Buat almarhum Abdul Hamid Zainal Abidin, bapa mertua saya yang telah pergi dan pulang ke rahmatullah pada tahun 2014 yang lepas. Jadi ini cerita ni agak sedih sikit lah. Awal-awal tu memang dia yang banyak membantu bayarkan installment. Yelah, dengan gaji saya memang tak cukup, jadi dia bantu kami untuk bayar installment dan sebagainya. Sehinggalah isteri saya bekerja pada tahun 2004 isteri saya mula bekerja, dan ketika itulah barulah kami masing-masing membayar sendirilah. So lebih kurang dekat setahun jugalah ayah mertua saya bantu untuk bayar monthly installment tu. Okay, yang saya nak ceritakan kat sini, okay, kami ketika itu memang tak ada knowledge langsung tentang restriction ataupun kekangan. Kalau misalkan tidak ada rumah, tak boleh memiliki rumah kos rendah dan sebagainya. Dan bila kami beli rumah tu memang tanggapan, saya rasa, saya percaya semua orang beranggapan macam tu. Semua orang ada stigma macam tu, sebab kita dah dididik daripada awal lagi, bila nak beli rumah ni biar beli yang paling puas hati, cari rumah yang landed, rumah yang ada tanah,
Especially orang Melayu kita ni lah, cari rumah ada tanah, ada laman supaya senang nanti nak parking kereta, nak buat kenduri kahwin, kenduri kendara semua senang kan. So stigma tu daripada dulu lagi memang kita dah ditanamkan macam tu. Okay? Jadi ketika tu memang kita tak terbayang pun sebenarnya kalau kita dah beli, kita tak tahu pun dari segi undang-undang kita tak tahu. Kita tak ada knowledge, zero knowledge tentang tanah pada masa tu. Dan ketika mula-mula saya beramal sebagai seorang peguam pun, saya memang tak didedahkan tentang perkara tersebut. Saya sebagai seorang peguam litigation pada masa tu, di awal penglibatan saya sebagai seorang peguam bila peguam cara, saya beramal sebagai seorang peguam litigasi. So tiap-tiap hari saya pergi mahkamah, saman menyaman orang, hantar notis dan sebagainya. Itu kerja saya lah pada masa tu. Jadi tentang bidang hartanah ni memang saya zero. Nak tanya pasal konvensi masa tu jangan tanya saya, memang saya tak tahu langsung. Okay, jadi ketika itulah kami beli rumah tu dan kami tak tahu sebenarnya bila dah ada rumah selain daripada rumah kos rendah. Okay, kita tak boleh nak beli rumah lain. Maksud saya kita tak boleh pula nak memiliki rumah kos rendah ketika itulah. Okay, so bila dah beli rumah tu, dipendekkan cerita, lama lepas tu baru saya tahu, sebenarnya bila dah ada rumah dekat dalam negeri Selangor ataupun dekat Klang Valley ni, kita tak boleh nak memiliki rumah kos rendah pula selepas tu. Jadi saya pun agak terkilan sebab awal-awal tu tak invest ataupun tak melabur dengan membeli rumah kos rendah terlebih dahulu sebelum memiliki rumah yang pertama saya itulah kan. So bila dah lama tu baru tahu dan ketika tu bila saya mula nampak peluang, nampak potensi untuk membeli rumah kos rendah ni, saya tercari-cari kat mana sebenarnya peluang untuk dapatkan rumah kos rendah ketika itulah. Jadi saya belik-belik, rupa-rupanya restriction untuk negeri Selangor sebenarnya tidak terpakai untuk wilayah persekutuan sebab di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, dia punya pentadbirannya berbeza. So rumah-rumah di Selangor dia tertakluk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Be it kita nak beli rumah kat mana sekalipun lah dalam negeri Selangor ni, dia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Okay? Dan ketika tu baru saya tahu rupa-rupanya rumah di wilayah persekutuan, rumah flat, kos rendah dan sebagainya di wilayah persekutuan, dia tidak tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah LPHS. Ini ilmu baru ketika itulah yang saya baru tahu. Dah lambat dah saya tahu benda tu, tahun 2009. 2009. Lepas tu kebetulan ketika itu saya ternampak ada sebuah rumah di Taman Mulia, Bandar Tun Razak. Rumah flat berkeluasan lebih kurang dalam 600 kaki persegi. 2 bilik di Taman Mulia. Kalau tuan-tuan dan puan biasa lalu Bandar Tun Razak tu, Taman Mulia ni betul-betul depan kuda di BKL tu. Dia ada satu laman orang main kuda di BKL tu kan. Dia opposite. Flat tu lah flat pertama saya, low cost flat pertama yang saya beli. Dengan bermodalkan masa tu owner tu nak jual dengan harga RM55,000. Tahun 2009. RM55,000 saya beli rumah tu. Pada tahun 2009 saya minta kurang, alhamdulillah dapat harga 53, dapat kurang RM2,000 lah. So RM53,000 lah saya beli rumah tu. Saya beli, saya tak gunakan loan, tak pakai loan dengan bank sebab saya withdraw duit EPF saya. Kebetulan masa tu duit EPF akaun dua tu ada, dan bila kira-kira cukup untuk settlekan harga rumah, jadi saya bawa keluar akaun dua saya tu, terus dam untuk beli rumah tu lah. Jadi itulah pengalaman pertama saya membeli rumah low cost di wilayah persekutuan. Sebab dia tak tertakluk, dia low cost dah ada serata title pula tu. Senang lah, memang urusan tu senang, kita just buat pindah milik macam tu saja. Dan dia tidak ada sekatan kepentingan, tak memerlukan konsep to transfer. Itulah sayang juga sebenarnya bila saya beli rumah tu. Dan nak dipendekkan cerita, bila dah beli rumah tu tahun 2014, saya terpaksa menjual pula rumah tu sebab ketika tu saya beli, saya sewakan dengan sewaan RM600 sebulan. Orang yang sewa rumah tu memang dia suka sangat rumah tu sebab dekat dengan semua tempat. Nak pergi LRT Bandar Tun Razak boleh jalan kaki, nak pergi ke kedai pun boleh jalan kaki, nak pergi jogging kat Tasik pun boleh
dekat je kan, depan Tasik apa ni, Bandar Seri Permaisuri tu, tak jauh lah daripada situ kan. Tasik Permaisuri tu boleh jalan kaki je lah daripada rumah tu. Jadi itulah tahun 2014 saya nak beli rumah saya di Sarjana Villa ni. Dan ketika itu kami agak apa ni, ada shortage of money lah. Kita tak cukup modal untuk beli rumah Sarjana Villa ni yang saya tengah duduk sekarang ni. Jadi saya dah bincang dengan wife macam mana cara kita nak cukupkan duit ni. Jadi fikir-fikir kita terpaksa lah jual. Terpaksa juga jual rumah di Bandar Tun Razak tu. Dan pada ketika itu saya jual dengan harga RM99,900. Saya buka harga RM105,000 ketika itulah tahun 2014. Saya buka harga dengan harga RM105,000. Memang murah ketika itu. Sebab apa? Saya dah sedia market value. Market value yang bank bagi lebih kurang dalam harga 105 ke 110 lah. 105 ke 110. Tapi rumah saya ni atas sekali, tingkat 4. Rumah ni berada di atas sekali tingkat 4 dan dia memang walk up apartment lah. Kalau tuan-tuan perempuan tengok apa ni, low cost flat di Bandar Tun Razak Taman Mulia tu, memang tuan-tuan perempuan akan perasan lah. Semuanya memang walk up, tak ada lift, naik tangga, dan rumah saya atas sekali. Jadi bila saya fikir-fikir nak jual 105,000 ni, orang akan minta kurang kan. So minta kurang, lalu saya bagi 99,900. Lagi 100 cukup 100,000 kan. Okay. So bila dah dapat buyer pula masa mula-mula viewing rumah tu, ada 3 orang datang serentak. 3-3 berminat nak beli. 3-3 nak menawarkan apa, deposit untuk bayar lah. Dan ketika tu saya pun macam pening jugalah nak pilih buyer yang mana satu. So iklan yang saya buat tu memang saya letakkan dalam mudah.my. Kita letak dalam mudah.my dan bila saya jual tu, saya nak set appointment tu, kebetulan pula 3-3 tu free hari yang sama. Hari malam masa tu hari tu hari Sabtu tak salah saya, Sabtu malam Ahad, dan diorang kebetulan nak jumpa, semua nak jumpa pada waktu yang sama serentak. Jadi saya bawa semua sekali. 3-3 tu view dalam masa yang sama. Dan end up keputusan saya buat, saya dapat jual rumah tu dengan ada satu abang. Abang ni dia dah berkeluarga lah. Anak dia pun ramai, ada 4 orang. 4 orang ke 5 orang? 5 orang untuk silap saya. 5 orang, dan anak dia pun masih orang kata apa, sekolah dan sebagainya. Jadi dia cakap dengan saya, dia merayu dengan saya, abang nak sangat beli rumah awak ni kan. Awak apa ni, consider lah abang punya ni, yang lagi 2 tu budak muda. Yang lagi 2 tu saya rasa dia orang ada yang baru kerja dan mungkin ada yang tak kahwin lagi lah. So yang abang ni memang dah berkahwin, dah ada 5 orang anak. Dan saya tengok dia pun saya agak kesian jugalah. Saya agak kesian juga sebab ketika tu saya nampak dia ni memang desperate nak ke rumah tu. Dan dia pun dah bersedia nak kata berbayar deposit. So malam tu kebetulan dia bawa 500. Dalam poket dia ada RM500. Jadi dia nak ulur kat saya, nah ambil lah 500 ni, tanda jadi, tanda abang dah book rumah awak, dia kata. Saya pun bersalah lah, yang lagi 2 orang ni macam ya jugalah nak beli apa semua kan. Tapi bila fikir-fikir balik mengenangkan keadaan dia tu, jadi saya tak sampai hati pula nak tolak dia punya request tu kan. Jadi saya bukan tengok, okay bang, tak apalah, saya consider abang sebagai pembeli rumah ni dan rezeki ni, apa ni, rezeki abang lah. So saya pun buat surat sikit, saya minta dia bayar tu, saya keluarkan receipt. Dan kebetulan masa tu memang saya tak pakai agent, saya jual direct lah kan. So saya bayar, saya terima bayaran daripada dia dan saya buka receipt, saya buat surat sikit untuk menyatakan persetujuan untuk dia booking rumah tu. Dan saya bagilah surat tu pada dia. Dia pun datang tangan, saya pun ambil lah duit 500 dia tu. Okay, tak lama lepas tu kami pun prepare perjanjian jual beli. Saya sendiri lah prepare lah kan, legal firm saya memang apa ni kan. So saya dah prepare perjanjian jual beli tu, saya terus minta dia bayar balance deposit. Dia pun bayar balance deposit, cukupkan 10%. Kemudian terus dia cakap dengan saya, okay, abang sebenarnya tak buat loan rumah. Baru je nak cerita dengan saya lah ketika tu. Dia tak buat loan rumah, dia nak buat loan personal. Personal loan. Dan dia minta saya recommendkan banker-banker yang saya kenal lah. Kebetulan pada masa tu, dia ni pun kerja kerajaan kerja government, jadi tak susah untuk dapatkan personal loan. Jadi saya pun recommend lah dengan kawan saya di Bank Rakyat. So dia pun pergi Bank Rakyat dan dia pun dapat lah buat personal loan tu. Masa tu personal loan tu lebih kurang dalam RM90,000, jadi kena top up lebih kurang dalam RM9,000 lagi lah yang dia kena top up tu.
Dan daripada deposit yang dia bayar semua tu cukup lah, tak ada masalah pun. So alhamdulillah dalam tempoh sebulan selesai. Sebulan saya dapat duit saya. Sekejap je lah, loan personal loan proses dalam 2 minggu dah boleh keluar lah, dah boleh disburse lah kan. Tak payah nak tunggu nak kena gadaikan rumah semua. Jadi terus prepare documentation untuk pindah milik, kita daftarkan pindah milik tu dan selesai. So dah dapatlah geran tu atas nama dia dan tak ada apa-apa gadaian dibuat sebab tak ada loan pinjaman perumahan yang dibuat lah kan. So itu cerita macam mana pengalaman saya membeli rumah low cost yang pertama dululah. So modal ketika itu dengan duit 53,000 harganya, saya keluarkan duit EPF, withdraw duit EPF, tak mengeluarkan tak memohon apa-apa pinjaman perumahan sekalipun. So dengan 53,000 tu saya dapat memiliki rumah tersebut dan alhamdulillah saya dapat jual sekali ganda lah, lebih kurang lah 99,900 kan, lebih kurang 100,000 kat situ kan. So lebih kurang sekali ganda daripada nilai yang saya beli lah. Itu yang saya memang pengalaman yang cukup manis, tapi dalam hati ni memang masih lagi rasa macam menyesal sebab jual, sebab terpaksa jual rumah tu sebab nakkan rumah Sarjana Villa. Itu kisah saya lah pada tahun 2009 saya beli dan saya jual pada tahun 2014. Ngam-ngam lepas tu habis 5 tahun tak kena RPJT, tahun yang ke-6 saya jual tu memang tak kena RPJT dan itulah dapatlah keuntungan lebih kurang 50,000 daripada hasil jualan rumah tersebut, dan dengan hasil itulah saya kumpulkan untuk membeli rumah yang saya tinggal sekarang ni di Kajang lah. Okay, itu sebagai mukadimah, pembuka bicara pada malam ni. Pengalaman hidup saya memiliki rumah kos rendah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okay, saya nak tegur sekejap kawan-kawan yang dah masuk ni. Okay, Hans dah masuk, terima kasih Kapten. Okay, Faizan Abdul, Waalaikumsalam, terima kasih. Tuan Syahir, Waalaikumsalam. Tuan Ruslizam, Waalaikumsalam. Muhammad Haikal, Waalaikumsalam. Tuan Haji Wahab, Waalaikumsalam. Lama tak jumpa Haji Wahab ni, baru malam ni muncul balik Haji. Abu Syafiq, Waalaikumsalam. Okay, rumah lelong dalam BOS tak ada sekatan, adakah boleh jual pada bukan Melayu? Terima kasih. Okay, tak apa, kejap lagi saya akan jawab. Saya tegur dulu semua seorang. Mas pun ada. Okay, terima kasih Mas. Mas dah tukar nama dah, Mas Turan Muhammad Safa. Dia baru perasan 2-3 minggu yang lepas kan. Sebelum ni Putri MMS kan. Okay, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Okay, Syida pun ada. Kiranya low cost di kita kat KL memang tak ada sekatan first house je. Yes. Kat KL dia special sikit. Dia tak tertakluk pada syarat yang dikenakan oleh LPHS. Kalau nak beli, okay, saya cadangkan lah. Macam kat kawasan Bandar Tun Razak tu memang sangat-sangat best lah. Kalau ada opportunity nak beli dekat situ, memang saya syorkan. Sebab situ senang nak sewakan. Senang nak sewakan dan itulah macam saya beli dulu tapi tak dapat lah dengan harga yang saya beli dulu. Sekarang ni saya rasa dah 100 lebih lah orang jual kan. 100 lebih, mungkin 160, 180 macam tu. Kena survey lah market So dapatkan kata apa, iklan-iklan yang ada dekat dalam mudah dan sebagainya. Boleh ya keluarkan duit EPF full amount. Boleh. Memang tak ada masalah. Akaun tu kita boleh bawa keluar semua. Hello coach. Apa ni Tuan Ridwan. Okay, terima kasih. Cik Nur Zulai Haslan. Okay. Cik Nur, Waalaikumsalam. Okay, Tuan Hairul Ramli, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih banyak-banyak Okay, so memang tak ada masalah. Kita boleh bawa keluar duit EPF tu untuk settlekan pembelian secara tunai. Kalau misalnya kata duit tu cukup lah kan, duit tu cukup, kita boleh bawa keluar, kita boleh settlekan bayaran tu secara tunai kepada So kebetulan dalam akaun 2 tu memang ada, memang cukup. Dan saya bawa keluar tu, lupa. Sebenarnya awal-awal tu saya buat pinjaman. Saya buat mortgage financing untuk beli rumah tersebut dengan Maybank. Saya ingat balik, okay. Minta maaf ada kesilapan informasi di situ. So bila saya buat pinjaman dengan Maybank untuk beli rumah tersebut, ketika tu pinjaman rumah saya 90% daripada harga 53,000 tadi tu. Dan saya buat pinjaman, dah lulus, dah disburse. Lepas tu saya pergi ke EPF untuk buat withdrawal selepas tempoh login period. Login period ketika itu tak silap saya untuk rumah Maybank tu setahun dah silap saya. So login period dia setahun. So bila dah habis login period, saya pergi ke Maybank, saya minta redemption, saya minta penyata tebus hutang. Dan saya pergi ke EPF, saya buat pengeluaran untuk redeem, pengeluaran untuk selesaikan baki hutang yang ada. So ketika tu memang EPF tak ada masalah lah, boleh keluarkan duit EPF account 2 tu untuk buat penyelesaian baki hutang rumah
tersebut dan saya buat full withdrawal dan bayarkan teruslah akaun 2 saya tu ketika itulah. Alright. Area mana coach? Putus-putus tadi. Area mana? Area dekat Bandar Tun Razak. Bandar Tun Razak, Taman Mulia. Flat Taman Mulia. Oh, putus-putus Sekarang okey tak? Boleh dengar dengan jelas ke? Ada masalah communication lagi ke? Kalau ada masalah apa kita punya suara ataupun gambar tak berapa clear tu, saya minta maaf lah. EPF akaun 2 untuk pembelian rumah memang boleh dikeluarkan whatever balance for the first house. Itulah. Mungkin lah sebab daripada apa yang saya buat tu tak ada masalah sebenarnya. Dan macam yang Mas beritahu tu, sebenarnya pun kalau ikutkan, seingat saya lah ketika tu, saya buat loan dengan Maybank. Saya buat loan dengan Maybank dan saya buat redemption berdasarkan kepada penyata terus hutang yang Maybank keluarkan tu, dan saya keluarkan semua sekali akaun 2 saya tu untuk terus redeem. Loan tu memang kita buat redemption daripada akaun 2 tu. Afif, apa khabar Afif? Waalaikumsalam Afif. Terbaik sharing pengalaman. Alhamdulillah, terima kasih. Yap, setuju. Saya dah jual 2 unit di BTR pada buyer yang sama. Oh, ya ke? Sayang Tuan Hairul jual awal-awal. Jangan jadi macam saya tapi saya terpaksa Tuan Hairul terpaksa jual. Memang sayang sebenarnya rumah tu Rumah tu dah lah sewakan 600. You just imagine rumah dengan harga RM53,000 saya dapat sewakan dengan harga RM600 sebulan. Dan orang nak sewa tu berebut. Bukan berebut macam mana lah. Kita tak sempat nak iklan pun. Sekejap kita gantung macam kertas saja. Kertas kita tampalkan dekat depan pintu. Ada je orang telefon. Tanya nak sewa. Dalam saya pilih. Saya kena buat, orang kata apa, interview. Nak pilih penyewa yang nak menyewa rumah saya tu. Dan yang saya sewakan tu couple lah. Suami isteri baru berkahwin. Dan dia sempatlah duduk rumah tu selama 2 tahun dah lebih kurang. Sebelum saya sebelum tu ada penyewa lain penyewa tu dah kosongkan, saya sewakan pada yang couple tu yang last tu lah. 3 tahun kot, 3 tahun tak silap saya dia sewa rumah tu. Lebih kurang 3 tahun lah. Lepas dah 3 tahun tu saya nak jual rumah tu, saya terpaksa keluarkan dia lah. Saya notiskan dia, saya minta dia keluar lah. Dan masa tu saya tak adalah letak apa barang pun. Saya letak cuma semi furnish je. Ada mesin basuh, ada peti ais, ada dapur gas, ada sofa. Sofa pun satu set yang 3-seater tu je. Sebab rumah tu memang kecil. 600 square feet, ada 2 bilik. Lepas tu ada kipas. Kipas dengan lampu je lah. Tu je lah. Saya sewakan RM600. Memang berbaloi lah. Memang dapat solidly RM600 kat tangan saya kan. So, itulah pengalaman beli rumah di rumah kos rendah di wilayah Persekutuan, dan terpaksa pula menjual sebabkan nak pakai duit nak beli rumah sekarang ni. Dan jual dapat sekali ganda untung. Itulah cerita dia okay. Share sikit-sikit coach listing area Bandar Tun Razak Permai Seri. Oh, ya ke? Nak saya share listing, saya tak ada listing. Saya tak ada listing, korang lah nak kena bagi listing kat saya. Kawan-kawan ramai ni, rent-rent ni boleh menyahut. Ni listing kat Bandar Tun Razak, Bandar Seri Permaisuri ke, boleh bagi Tuan Ridwan ni. Dia nak minta kalau ni prospek pembeli ni. Tuan Ridwan. Kalau ada yang ada pegang listing, boleh senaraikan dekat ruang komen tu bagi Tuan Ridwan baca. Nanti boleh contact terus ejen-ejen yang ada. Anak tutup wifi. Oh, saya kuarantin dalam bilik. Oh, ya ke? Ada close contact dengan ni ke? Cap? Oh, ya ke? Okay, Hairul, bukan rumah saya. Saya bantu owner jual unit mereka. Klien saya di cash. Oh, ni Tuan Hairul ada ni. Tuan Ridwan boleh tanya dengan Tuan Hairul kalau bisa kata. Okay. So itulah cerita yang saya berdasarkan pengalaman saya lah. Okay. Ni cerita baru pula. Ada satu lagi cerita baru. Baru-baru ni saya dah beli, alhamdulillah dapat satu lagi low cost. Low cost di Kajang. Mesti terkejut dengan, coach beli low cost. Mana boleh coach? Kau dah ada rumah, mana boleh beli low cost lagi? Dengarlah dulu cerita ni. Okay, cerita dia macam ni. Saya tengok, ni tahun lepas bulan 11 saya tengok rumah tu. Iklan dalam mudah, lepas tu saya tengok, ni direct owner ni, nampak gaya bahasa dia pun kita tahulah dia direct owner kan. So saya pun terus WhatsApp dia. Cakap saya berminat nak tengok rumah ni. Dan rumah tu tenanted, dah ada tenant. Dia sewakan rumah tu RM450. Lepas tu dia iklankan harga RM55,000. Kajang Taman Asar Jaya. Taman Asar Jaya belakang ni je lah. Jalan nak pergi sekolah teknik ke apa tu depan tu kan. Saya pun tak ingat. Taman Asar Jaya tak jauh lah dari rumah saya.
Okay, so bila saya tengok, walk up apartment, sama cerita dia macam rumah saya beli dekat Taman Mulia Bandar Tun Razak tu juga. So saya beli rumah tu, kali ni alhamdulillah dia turunkan sikit harga daripada 55 tu jadi 52 ribu. Okay. Mesti korang terkejut, macam mana coach boleh beli low cost? Kau dah ada rumah banyak kan? Dah ada rumah lain kat Selangor ni, kau ni apa membohong ke apa kan? Okay. Cerita je, saya beli rumah low cost tu, saya pakat dengan adik saya. Adik saya tinggal di Johor. Tinggal di Johor dan dia tak ada rumah lagi lah. So dia pun memberi keizinan untuk saya pakai nama dia lah. So saya pun buatlah dokumen yang berkenaan tu, apply dengan LPHS dan alhamdulillah diluluskan. Telah diluluskan oleh LPHS dan dah pun proceed lah dengan bayaran apa semua. So insyaAllah grant pun dah tukar nama. Sekejap je lah kita uruskan sendiri kan. LPHS pun konsen lebih kurang dalam sebulan lebih dah dapat, alhamdulillah. So dah dapat konsen tu dan minggu depan, dalam minggu ni lah insyaAllah kita akan serahkan baki harga jual tu kepada penjual dan kita akan collect kunci lah daripada dia. So maknanya start bulan Mac ni penyewa tu dah mula membayar sewa dengan saya lah. Okay, so saya dapat sewaan 450, rumah tingkat atas sekali, tingkat 3. Keadaan rumah tu pun okey lah. Nak kata, yelah rumah low cost, you all kena faham lah kan macam mana keadaan rumah low cost kan. Tapi yang saya nak cerita, walaupun kita dah ada rumah lain, tapi possible untuk kita cuba nak beli rumah low cost ni juga dengan menggunakan nama orang yang kita boleh dapatkan bantuan lah. So macam dalam kes saya tu, saya gunakan nama adik saya dan adik saya pun tak ada niat nak beli rumah dekat negeri Selangor ni dan dia pun belum ada rumah lagi. Dia tinggal kat Johor. Dia tinggal dengan ayah saya lah di Johor kan. So kita pun belilah rumah tu. Kita beli rumah tu dan kita gunakan taktik macam tu lah. So as long as kita mematuhi syarat-syarat yang dah ditetapkan, tak ada apa-apa benda yang menyalahi undang-undang dan sebagainya, dan kita pun nampak peluang tu. Dan sebenarnya saya beli rumah tu sangat-sangat sebab saya nak bantu penjual tu dia dalam keadaan yang terdesak. Dalam keadaan yang terdesak, dia nak pakai duit cepat dan saya pun memang beritahu dengan dia jangan risau, insyaAllah saya akan cuba selesaikan urusan ni dalam masa yang terdekat. Dan saya beritahu dengan dia, saya pun kata apa boleh prepare perjanjian jual beli dan sebagainya. Jadi kita pun prepare benda tu segera. So bulan 11 hari tu kita tengok rumah, bulan 12 sign SPA, bulan 2 dah selesai, dah semua urusan dan esok lusa ni dia akan dapatlah duit tu. So yang jadi ambil masa sikit tu sebab tunggu konsen. Lembaga Pemanfaatan Selangor tu ambil masa lebih kurang sebulan lebih lah. So bulan 1 hujung itu baru dapat konsen tu. So bagi saya taklah lama sangat kan. So lebih kurang dalam 2 bulan lebih, 3 bulan macam tu lah. Dah selesai lah urusan tu, alhamdulillah. Okay, dan saya bercadang untuk sewakan, continue sewakan rumah tersebut dengan penyewa yang sedia ada. Dan penyewa tu pun alhamdulillah saya tengok tak ada masalah pun. Saya dah jumpa dah penyewa tu. Dan dia kata memang dia berminat nak teruskan sewa. Okay, dan saya pun kata kat dia tak apa, you teruskan je sewa, bayar je macam mana you bayar bulan lama tu. Jadi bulan 3 ni dia start bayar dengan saya. Plan saya rumah tu memang saya nak simpan dan duit tu dah niat saya lah sebenarnya. Saya nak bagi kepada parent saya lah, kepada ayah saya. So saya niatkan duit tu macam duit poket untuk ayah saya lah setiap bulan. Dan rumah tu pun saya simpan mungkin lepas tempoh 5 tahun, lepas login period untuk rumah low cost tu tamat, baru saya jual lah. Itu pun kalau ada rezeki, kalau boleh simpan lagi lama lagi bagus kan. Kita tak payah jual pun tak apa. Sebab rumah bukannya susut nilai pun, alhamdulillah. Sebab tapi saya sempatlah bertanya dengan owner tu sebenarnya. Dia beli rumah tu dulu berapa? Okay, dia pun buka cerita. Dia beli rumah tu dulu dengan harga 30,000. Dia beli daripada lelongan. Dia beli auction. Jadi bila saya tengok market value, saya check dengan kawan banker saya, rumah tu sebenarnya harga market value dia dalam 75 ke 80. 75 ke 80 ribu. Jadi alhamdulillah lah saya dapat 52 ribu tu kira below daripada market value lah. Itulah rezeki Tuhan nak bagi tu, memang tak disangka-sangka kan. Daripada mana segedap peju pun kalau rezeki tu nak datang ada juga. Cuma kita ni sanggup ataupun tak sanggup, kita ni nak ataupun tak nak, ataupun kita ni betul-betul yakin dengan apa yang kita
buat. So macam saya rasakan macam benda tu adalah suatu anugerah lah bagi saya, sebab bukan senang nak dapat rumah yang below market value, dan apatah lagi dah ada tenant pula tu baik, okey, tak ada masalah, bila kita ni pun dibagi kerjasama. Jadi itulah, kebetulan pula adik tak ada rumah, saya gunakan nama dia. Dan lepas ni insya-Allah rumah ketiga low cost yang saya akan beli ni, saya dah nampak dah jalan, sebab anak saya tahun ni dia SPM, 18 tahun kan. Dia patutnya tahun lepas lah 17 ni, tapi dah ditangguhkan, sekarang ni tengah SPM kan. So umur dia dah menginjak 18 tahun. InsyaAllah saya target ujung tahun ni saya nak beli sebuah lagi low cost. Target saya mungkin kalau ada rezeki lah, dekat kawasan Kajang juga. Mungkin itulah nak gunakan nama anak saya pula. So dari segi documentation apa semua kita dah biasa buat, kita dah tahu kan, tak ada masalah. Okay, itulah dia pengalaman saya. Okay. So Cap ada komen ni, yes, close contact semalam start quarantine, petang tadi swab test. Oh ya ke? Okay, moga jauhkan daripada segala wabak penyakit lah Cap dan semualah. So harap-harapnya Cap tak kena lah kot So kalau duduk kat rumah lah, tak payah nak keluar-keluar kena self quarantine. Okay, Tuan Mahat ada. Okay, Tuan Mahat yang soalan ni jauh menyimpang dari topik kita malam ni. tak apa, saya baca dulu yang lain. Okay, jual kat saya pula rumah tu. Nak jual belum lagi, nanti dulu, baru aja beli, tak settle lagi. Okay, sekarang berapa rumah kot? Rumah saya tak adalah banyak, baru berapa 1, 2, 3. Maksud rumah ketiga lah. Rumah low cost tu rumah ketiga. Rumah keempat lah kot. Rumah keempat lah. First tadi Bandar Tunku Sin On dah jual. Rumah Bandar Tunku Sin On tu dah jual. Lepas tu yang Bandar Tun Razak tu pun dah jual. Tu beli Sarjana Villa, rumah ketiga. Yang tu rumah keempat lah. So tu lah ada 4. Tapi 2 dah jual, tinggal lah lagi 2. Okay, Cik Noh ada tanya, Coach boleh share experience LPHS akan buat tawaran terbuka kepada pemohon atau tawaran 2 nama, pemohon dan pasangan? Okay, yang beli dengan LPHS under construction ni saya tak berapa pasti Cik Noh, sebab yang saya beli ni semua undercon. Undercon. Yang saya beli ni semua subsale. Yang undercon saya tak pasti. So mungkin nak tengok tu kena tengok website LPHS lah. Tengok kat website LPHS macam mana dia bagi tawaran tu. Dia boleh bagi untuk 2 nama ke ataupun buat nama seorang ke, itu saya tak pasti, kena tengok balik. Sebab saya tak pernah beli rumah dengan pemaju melalui LPHS lah. Rumah kos rendah dengan pemaju tu saya tak pernah beli lagi. Okay. Rumah low cost banyak demand, lagi-lagi kena tang lokasi yang hot. Pernah close rental 1K at Pantai Dalam. Yes, betul. Betul. Sebab tu saya cakap, jangan pandang rendah pada rumah low cost. Rumah low cost ni sebenarnya, tuan-tuan puan, kalau yang belum ada rumah tu, memang saya syorkan sangat-sangat. Posting saya, bila saya buat posting tu semalam semalam pagi lah saya buat posting tu. Dah share, banyak share, orang share kat sini dalam puluh-puluh jugalah orang dah share kan posting tu. Memang pengalaman saya sendiri, those yang belum ada rumah tu, memang anda perlu mengutamakan beli rumah low cost dulu, selagi anda masih layak. Jangan kata-kata nak beli rumah landed ke, nak beli rumah besar ke, beli rumah yang low cost yang memang dikhususkan untuk pembeli rumah yang pertama tu, anda patut grab peluang tu dulu. Okay, sekejap, saya akan sharekan saya akan sharekan kepada anda. Okay, ini dia syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Tanah Selangor. Nanti kejap lagi, tuan-tuan puan, saya akan masukkan semua slide yang saya sharekan ni dalam grup Telegram channel saya lah, Coach Aizat punya Telegram channel tu. Jadi tuan-tuan puan boleh dapatkan handout yang saya sharekan ni di grup Telegram tu. Okay, so di Hartanah rumah di Selangor, mengikut Lembaga Perumahan Tanah Selangor, okay, rumah kos rendah, rumah awam kos rendah ataupun rumah Selangor jenis A dan kos sederhana rendah. So ini syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah oleh bakal-bakal pembeli. Yang pertama, dia mestilah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di negeri Selangor. Yang kedua, tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli ataupun kontrak delongan sebelum boleh dijual semula. Okay, so maknanya owner tu bila dia nak jual rumah low cost, dia kena simpan sekurang-kurangnya 5 tahun.
dalam tempoh 5 tahun dia tak boleh jual. So selepas habis tempoh 5 tahun tu baru dia boleh jual. Tahun ke-6 dan seterusnya tu barulah owner tu boleh menjual rumah tersebut lah. Okay, yang ketiga, had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah suami isteri. Okay. So bakal pembeli ni kalau dia bujang maknanya pendapatan dia seorang lah. Tapi kalau misalnya kata dia dah kahwin, dia kena tunjukkan pendapatan both isteri dan juga suami. Dua-dua sekali kena tunjukkan. Okay. Ditetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti jadual bawah. Okay. So tengok kat sini 100,000 dan ke bawah pendapatan tak boleh lebih daripada 5,000. Okay. Lepas tu 100,000 ke 250,000 tak boleh lebih daripada 7,000. Kemudian 250,000 ke 300,000 tak boleh lebih berapa ni? 9,000 pun. Saya pun tak nampak mata saya. 9,000. Okay. Alamak. Hilang pula. Sekejap Okay, so yang seterusnya tu 300,000 dan ke atas pendapatan tak boleh lebih 10,000. Okay, so ini syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Selangor lah. Dan bakal pembeli atau pasangan suami atau isteri tidak memiliki sebarang rumah di negeri Selangor atau dalam kawasan Lembah Kelang. Okay, so dalam negeri Selangor ataupun dalam wilayah persekutuan dia tak boleh ada rumah. Dia kena beli rumah ni sebagai rumah pertama dia lah. Dan bakal pembeli atau pasangan hendaklah menetap atau bekerja dalam negeri Selangor atau dalam kawasan Lembah Kelang. Okay. So ini dia punya syarat-syarat yang dah ditetapkan. So maknanya kalau misalnya kata pemberian bagi kes pindah milik atas balasan kasih sayang, rela hati, tanpa paksaan yang tiada hubungan keluargaan dan belian tu pemilikan secara lelongan dari tarikh memeterai kontrak lelongan masih tertakluk pada syarat tempoh 5 tahun. Okay, so maknanya orang yang beli daripada lelongan pun masih terikat tak boleh jual dalam tempoh 5 tahun tu. Yang sama juga macam yang menerima harta tersebut secara perwarisan ataupun dapat secara balasan kasih sayang pun masih tak boleh nak jual dalam tempoh 5 tahun juga. Yang selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk pada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun penerima masih perlu berdaftar dengan PHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik. Okey. Selain berkait di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Okey. So maknanya, minta maaf tadi ada kesilapan sikit. Yang menerima secara pusaka dia boleh. Menerima secara pusaka dia boleh jual dalam tempoh 5 tahun. Sebab dia tulis syarat tu tak dikenakan syarat yang seperti mana yang tadi itulah. Tempoh ikat 5 tahun tu tak terkena kepada orang yang menerima pusaka tadi ataupun berdasarkan perintah mahkamah lah. Sebabnya dia boleh jual dalam tempoh 5 tahun tu dia masih boleh jual kalau dia terima harta tersebut sebagai harta pusaka. So penerima masih perlu berdaftar dengan PHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik. Okay, so itu memang prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Perumahan. So maknanya penerima, pembeli itu dia mesti berdaftar dengan PHS dan perlu mohon consent kepada PHS lah. Okay, so itulah dia punya ceritanya. Alright, so sekarang ni saya nak share pula ini yang tuan-tuan akan tengok ni nanti adalah borang ni. Borang yang kita gunakan untuk LPHS punya konsep. Tak nampak pula. Okay. Boleh nampak tak? Saya harap you all boleh nampak lah. Benda ni agak kecil sikit. So ni borang yang perlu diisi. Okay. So kat sini sebenarnya butir-butir majikan pemohon ni kita kena lampirkan lah. Surat pengesahan majikan tu kita kena lampirkan sebagai dokumen sokongan dan kita kena masukkan butir-butir majikan kat dalam ni. Dan butir-butir suami isteri pun kita kena masukkan juga dalam ni. Jangan risau borang ni kalau tak nampak dekat skrin ni saya akan sharekan dalam group Telegram. Nanti kejap lagi saya akan sharekan link untuk join Telegram channel saya lah. Atau perempuan boleh masuk ke Telegram channel saya untuk mendapatkan dokumen ni. Dan bawah ni dia ada pengesahan majikan. Kita perlu mendapatkan tanda tangan daripada ketua jabatan ataupun majikan pemohon. So dia kena tanda tangan dan dia kena cop dekat sini lah. So itu untuk kita majikan yang tanda tangan pemohon tanda tangan kat sini. Dan ini senarai semak untuk dokumen yang perlu dilampirkan dalam borang SPP 01 yang dilampirkan dan dihantar kepada Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Apa dia? IC, salinan kad pengenalan diri sendiri, pasangan, lepas tu sejak kelahiran dan kad pengenalan anak-anak yang masih dalam kandungan. Semua tu kita kena lampirkan berdasarkan pada checklist ni.
salinan surat nikah, daftar kahwin, surat cerai, kematian. Kalau misalkan kata dah meninggal lah suami ataupun isteri tu, dah jadi apa tu bandu tu kan, kena menampilkan lah yang isteri dah meninggal. Surat pengesahan bujang daripada majikan, ini kalau bujang atau akun bersumpah, dia bersumpah sekali kerja sendiri. Okay. Sila sertakan salinan berikut mengikut keutamaan: salinan penyerta gaji terkini permohonan pasangan, surat pengesahan pendapatan, surat salinan kad pesara jika berkaitan, salinan penyerta kepulauan sebenarnya kerja, pemohon dan pasangan, salinan bil api, air, telefon, skema. Okay, so ini semua dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan untuk dihantar ke Lembaga Perumahan dan Tanah Selangor ikut borang SPP 01 ni lah. Okey. Ada lagi satu, satu lagi sekela daripada ini sekela daripada Majlis Peguam. Saya sharekan kepada tuan-tuan. Okay, so kalau tuan-tuan boleh nampak kat sini, saya besarkan sikit. Ini sekela yang telah dikeluarkan oleh PHS pada tahun 2018 lah, untuk urusan pindah milik tanah harga terkawal unit jenis rumah kos rendah, sekalian rendah, rumah Selangor dan kedai industri kos rendah di Selangor. So nanti saya akan sharekan juga di dalam grup Telegram. Okay, dia adalah dia punya tambahan senarai semak dia. Okay, ni untuk dia siap tulis kat sini lah berapa bayaran yang perlu dibayar. Untuk permohonan baru kena bayar RM50. Tidak pernah memiliki sebarang rumah di Selangor atau kawasan Lembah Kelang, tinggal di Selangor. Okay, so semua ni adalah dalamnya. Okay, so borang ni nanti saya akan letakkan di dalam grup Telegram, dan tuan-tuan boleh dapatkan salinannya di grup Telegram saya lah nanti. Okay, so itu antara intipati apa yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ni lah. Okay, sekejap kita go through sekejap, ada soalan-soalan yang ataupun komen-komen yang masuk ni. Okay, rumah low cost banyak demand. Okay, yang ni yang Muaz dia dah baca. Kaya coach, banyak rumah dah jual tu, silent investor masuk. Aduh, mana ada rumah. Kita tak kaya rumah, kita biasa-biasa je. Tanah lot banglo ada status low cost tak coach? Dalam grant tak ada tulis Malay reserve, boleh jual pada non-Malay ke? LPHS ada kontrol ke tanah lot banglo? Lot banglo tak ada. Lot banglo tak termasuk dalam, dia low cost ni sebenarnya. Kita kena tengok dalam grant tu Puan Syida, tengok dalam grant tu sendiri, dia kalau kata strata title, dia memang dalam grant strata tu dia ada tulis kat situ jenis kos rendah. Yang mana yang landed dia susah sikit nak nampak. Dia kan ada landed low cost kan. Yang landed low cost ni jarang-jarang saya nampak yang ada tulis kos rendah dekat dalam grant. Cuma bila kita nak buat urusan pindah milik ni, satu je lah yang saya nak cerita kat sini lah. Landed punya low cost, orang dulu-dulu beli, mungkin dia beli tahun 70-an ke 80-an ke kan. So masa tu mungkin harga rumah tu RM20,000, RM25,000. Dan sekarang ni mungkin dia nak jual harga rumah tu dah RM200 lebih. So bila melibatkan landed low cost, bila kita nak buat pendaftaran di pejabat tanah yang berkaitan lah. Contoh macam di PTG Selangor dan sebagainya, PTG Shalam. So bila kita nak daftarkan landed punya pendaftaran, dia sebenarnya tak nampak pun rumah tu rumah low cost. Kecuali kalau misal kata pejabat tanah arahkan untuk buat surat mengesahkan yang ia bukannya rumah low cost. Dalam kes-kes yang saya biasa kendalikan, biasanya untuk rumah landed yang ada individual title, grant individu ni, biasanya memang tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh beli. Pengalaman saya lah. Kecuali kalau you all nak beli yang strata. Yang strata memang tak boleh. Strata memang akan kita kena lalu LPHS untuk dapatkan konsen daripada Lembaga Perumahan Tanah Selangor dulu. Sebab di dalam grant strata tu memang dia ada tulis kat situ rumah kos rendah. Dia tulis kat situ rumah kos rendah. Jadi bila kita nak beli, kita dimestikan untuk pergi ke LPHS, apply konsen untuk rumah kos rendah dulu. Ini cerita rumah subsale lah. Kita cerita rumah subsale. Okay, so yang nak beli landed low cost,
cost, okay, tuan-tuan perempuan sebenarnya fahamkan situasi ni ginilah. Dalam geran tu, kalau misalnya kata geran tu tak tertulis rumah tu adalah rumah low cost, maka saya rasa tak ada masalah pun untuk buat urusan pindah milik tanpa melalui LPHS. Itu pengalaman saya sebab kes-kes yang saya kendalikan kebanyakannya money yang landed tu semua lepas, tak ada masalah pun. Boleh daftarkan di PTG ataupun di Pejabat Tanah dan Daerah tanpa perlu dapatkan low cost consent. Yang saya cerita yang kena dapatkan low cost consent ni sekiranya dalam geran tu dia tertulis rumah tu rumah kos rendah, tu baru kita kena apply untuk low cost consent daripada LPHS lah. Okay, so untuk kes-kes yang melibatkan landed tu jarang-jarang ada sebenarnya, jarang-jarang ada. Okay, tanah Lok Banglo ni memang saya rasa tak ada masalah, dia tak di-issue pun tentang low cost tu. Okay, so setakat ni tak apalah, kita tengok Tuan Mahat tadi ada tanya apa ni tadi. Tuan Mahat ni selalu out of context, dia tanya soalan mesti luar daripada apa yang saya bincangkan. Waalaikumsalam ya Tuan Mahat. Okay, rumah pusaka arwah mak saya ada satu di BTR single story, berapa anggaran harganya pun? Nak check anggaran harga saya tak pasti Tuan Mahat, ni kena tanya valuer. Saya lawyer bukan valuer, kena check dengan valuer. Kena check dengan valuer. Mungkin ada valuer yang ada boleh munculkan diri Tuan Nurullah ke siapa lah. SR prinsipal mana-mana yang ada ni mungkin boleh lah. Okey, Tuan Abu Syafiq, salam coach. Waalaikumsalam. Rumah lelong dalam POS tak ada sekatan, adakah boleh jual pada bukan Melayu? Terima kasih. Kalau rumah lelong beli, katalah Tuan Syafiq beli rumah lelong dalam geran tak ada sekatan, boleh je. Tak ada masalah nak jual berdenan bumi, boleh. Okay. Kalau misalnya kata ada sekatan, maka kita perlu apply consent ke Pejabat Tanah dan tertakluk kepada kelulusan ataupun kebenaran pindah milik itu daripada Pejabat Tanah sendirilah. Kalau Pejabat Tanah benarkan, bolehlah jual. So mana yang kalau tengok daripada ni tak ada sekatan, so maknanya tak ada sekatan tu bukan free from any income rasa, dia panggil apa tu no restriction, restriction in interest. So kalau tak ada restriction tu tak ada masalah, dia boleh jual berdenan bumi. So kena tengoklah dia punya, sebab POS saya nasihatkan jangan percaya bulat-bulat apa yang ada dalam POS tu, kita kena buat land search. Jadi kalau katalah Tuan Syafiq nak beli baru dapatkan POS daripada bank, so better tengok nombor geran tu, buat land search dulu. Manalah tahu ada benda-benda lain ke, caveat ke apa kan. So nanti kan masalah pula nak buang caveat tu nanti kan. Okay. Okay, saya rasa tu sajalah kot untuk malam ni. Lebih kurang 1 jam dah kot 52 minit dah kita bersiaran secara live. Terima kasih banyak kepada tuan puan yang bertanyakan soalan. Tuan Mahat dah sengih-sengih dah tu. Bukan marah Tuan Mahat saja je gurau jangan kecil hati pula, bukan tak nak baca soalan Tuan Mahat. Tapi soalan Tuan Mahat selalunya dah lari daripada konteks. Tanya market value macam mana, saya nak tahu. Saya bukan valuer, kena tanya dengan valuer Tuan Mahat. Saya ni hanya seorang peguam je, saya tak boleh nak estimate kan bagi pihak Tuan Mahat. So kalau misalnya kata nak contact tu, nanti boleh contact dengan valuer-valuer yang ada lah. Okey, kalau misalnya kata anda ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp ataupun boleh email saya melalui maklumat yang tertera kat bawah ni.